Jadi tu kelebihan sunnah.aliftaq.gov.sa. Jadi tak perlu antum kumpul-kumpulkan riwayat kan, tadi kita kongsi kan, kumpulkan semua riwayat dalam pelbagai buku hadis. Ni the new method lah untuk kita cari maklumat berkaitan dengan Ustaz, anda Ismun tu ambil yang the first part tu je Ustaz. Yang ada colon ada 2-3 colon sebelahnya. Lepas yang tak khul. Okay. Kadang-kadang dia macam contoh kan, Zakaria bin Abi Zaidah. Maka dia explain, Abi Zaidah ni siapa? Sebab Abi Zaidah ni macam gelaran, macam bukan nama betul lah. So dia jelaskan Abi Zaidah ni nama dia Khalid. Ada perbezaan pandangan lah. Ada kata Khalid, ada kata nama dia adalah Habirah sebagai contoh. Jadi further explanation lah Ustaz. Further explanation. Kan? Tapi kalau dia masih sama lagi, dia akan further explain lah. Betul. Okey, syukur Ustaz. Jadi itu adalah berkaitan dengan sunnah.aliftaq.gov.sa. Okay. Itu kelebihan dia lah of this particular website. Ustaz, at the moment this only Arabic. At the moment the Arabic, saya tak pasti katanya boleh benda page ni ada dia punya English punya equivalent translation, tapi saya tak pernah try lah yang English punya kan. Tapi ini adalah salah satu yang boleh dimanfaatkan lah untuk mencari berkaitan dengan perawi hadis. Ustaz, can walk to another example? Another example. Okay, boleh. Okay, kita lihat another example. Sekejap. Because hadis-hadis ni semua saya dah check dah dia punya makna dia. Okay, contoh macam ini Contoh saya ada hadis ni hadis ni kan? Tak apalah kalau tak faham, tak apa. Yang penting jadi kalau antum lihat, first kali bila buat adalah pergi kat sebelah kanan, klik yang ruah, because dia ada banyak maklumat kat sini. Cuma kita nak tahu pasal perawi je. Jadi kita klik yang butang warna hijau ni, arwah. Nanti apa akan jadi? Dia akan warnakan untuk kita nama-nama para perawi. Dia identifykan untuk kita. Jadi kalau contoh dalam this particular hadis, ada Ul-Walid perawi yang pertama, Syu'bah perawi yang kedua, Jami' bin Shaddad perawi yang ketiga, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair perawi yang keempat, Abihi ayahnya perawi yang kelima, Liz Zubair perawi yang keenam. Jadi letaklah saya nak tahu siapa ni perawi yang mubaham ni, Abihi. Okay? Jadi saya cuba klik. Bila saya cuba klik, alamak tak boleh pula. Saya dah klik tak boleh. Jadi kalau klik tak boleh, apa kita buat adalah kita scroll bawah sikit. Kan? Tengok ada muka orang yang tak ada mata, yang tak ada hidung, tak ada mulut ni. Kan ada arrow kan? Kita klik arrow tu. Bila kita klik arrow, apa jadi? Bila kita klik arrow, contoh saya klik sekali arrow, nanti dia punya kat atas ni, dia punya perkataan yang dia highlight tu akan go to the next perawi. Daripada Abdul Walid tadi, dia move pula kat Syu'bah. Jadi kalau saya tekan arrow lagi sebelah kiri, dia akan move lagi to the next perawi, Jami' bin Shaddad. Jadi kalau kita tak boleh click on that perawi, use this method, use the arrow punya method lah. Click to the left. Sampai kepada perkataan Abihi. Okay, jadi saya lihat, dia dah sampai Abihi ke belum? Okay, dia dah sampai dekat Abihi. Jadi bila dia dah di-highlight kat sini, maksudnya maklumat yang ada kat bawah tu adalah berkaitan dengan perawi ni. Jadi saya scroll kat bawah, tengok. So dia jelaskan Al-Ism. Nama perawi tu adalah Abdullah bin Az-Zubair. Okay. Ada maklumat lagi yang penting, cuma saya tak nak confusekan antum buat masa ni. Jadi nama perawi tersebut adalah Abdullah bin Zubair. Yang dimasukkan dengan Abihi dekat sini adalah Abdullah bin Zubair. Tapi actually dia punya jawapan dah diberikan dah.
dekat dalam sanad hadis ni. And how is that so? Adalah kerana perawi yang sebelum dia adalah Amir bin Abdullah bin Zubair. Dia riwayatkan daripada bapa dia. So si Amir ni dia riwayatkan daripada bapa dia. Bapa dia siapa? Abdullah bin Zubair. Itu kalau sekiranya nama diberikanlah dekat the previous story. So ni salah satu dari maklumat berkaitan dengan perawi hadis dalam perawi-perawi yang mubaham. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Saya nak tanya yang explanation on dia punya nama after Abiyah ni. Dekat bawah dia ada nama Al-Ism, dan saya terpandang ada kunyah. Kalau dah ada Al-Ism tu, kenapa nak ada kunyah lagi, Ustaz? Okey, jadi kebiasaannya perawi-perawi ni dia bukan hanya ada nama sahaja, dia pun ada kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah itu adalah gelaran. Kunyah adalah gelaran yang bermula dengan perkataan Abu ataupun Abu maksudnya bapa, maksudnya mak. Usually isn't it confused? Afwan? Isn't it will confuse the situation kalau motif untuk memasukkan kunyah dalam dah explain nama sebenarnya? Jadi kunyah ni actually dia adalah untuk avoid confusion dan bukan untuk mengelirukan orang. Antara sebabnya adalah kadang-kadang sebagian orang adalah dia ada kunyah dia sama. Sorry. Kadang-kadang macam mana? Kadang-kadang nama dia sama. Satu nama dia Uthman, yang lagi satu pun nama dia Uthman. Satu contoh Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab, di kalangan para perawi ada 6 orang nama Umar Al-Khattab. Jadi macam mana nak bezakan antara Umar Al-Khattab yang pertama dengan Umar Al-Khattab yang kedua dengan Umar Al-Khattab yang ketiga? Salah satu cara adalah dengan melihat kepada kunyah dia. Gelaran dia beza. Ni Umar Al-Khattab yang pertama, dia punya kunyah adalah Abu Ali contoh. Umar Al-Khattab yang kedua, kunyahnya adalah Abu Muhammad sebagai contoh. Jadi dengan mengetahui kunyah dapat membezakan, ni actually adalah 2 different individuals. Lebih maklumat yang kita tahu tentang perawi tersebut, lagi dia membantu kita untuk membezakan antara perawi ini dengan perawi-perawi yang lain. Jadi itu salah satu kegunaan lah sunnah.alifta.gov.sg. Ustaz, ada soalan Ustaz tentang kunyah ni. Dia gelaran kalau untuk perawi-perawi hadis mungkin ialah untuk membezakan yang satu nama tu daripada nama yang sama daripada yang lain. Tapi misal kata kalau in normal daily life, kadang Ana ternampak teman-teman hari ni nama dia mesti kata Muhammad, besok dia refer himself to Abu Ali ke something or Ibnu something ke. So in a normal context, where is the applicability? Okay, macam kunyah ni boleh siapa-siapa boleh pakai kunyah. Macam ada orang, kalau saya lihatlah dulu kalau saya belajar kat Madinah, guru-guru saya, mereka ni orang Arab ni, bila mereka berbual dengan isyada, mereka suka address by kunyah instead of their original name. Contoh, saya ada seorang guru, nama dia Khalid. Itu nama asalnya. Tapi dia punya gelaran dia, kunyah dia adalah Abu Ali. Dan saya perhatikan bila dekat universiti, kan, lecturer-lecturer yang lain, bila berbual dengan dia, dia tak panggil Ya Khalid. Dia tak panggil nama asal dia. Dia akan panggil berdasarkan kunyah. Ya Abu Ali. Abu Ali. Dan itu yang saya perhatikan di kalangan orang Arab. Mereka bila berbual dengan isyada, mereka tak panggil nama asal. Mereka panggil kunyah. Dan apa itu kunyah? Kunyah adalah gelaran yang bermula dengan perkataan Abu ataupun ayah ataupun ibu. Dan kebiasaannya kunyah ini dinisbahkan kepada anak pertama orang itu. Jadi contoh seseorang itu ada 5 orang anak. Nama anak pertama Ali, nama anak kedua Muhammad, dan nama anak ketiga adalah sampai yang kelima. So anak mana nak pilih Ustaz? Nak jadikan sebagai kunyah? Kebiasaannya nama anak pertama.
Jadi kalau nama anak pertama Ali, maka jadilah dia Abu Ali. Ustaz, kalau anak pertama namanya Abu Bakar, Oh, kalau pertama anak Abu Bakar, Abu Bakar. Kan? Tapi kebiasaannya mereka elakkanlah daripada menggunakan perkataan Abu 2 kali. So far saya tak pernah dengar lah macam orang-orang Arab dia punya kunyah Abu Bakar contoh. Ustaz, kalau kita gunakan sepada Ibnu Ustaz, macam Ibnu Katsir for instance, Okay. adakah dia termasuk dalam kunyah juga? Itu bukan kunyah. Itu bukan kunyah. Kerana kunyah itu bermula dengan Abu ataupun Itu barangkali gelaran. Itu yang kita nak kongsi dengan antum berkaitan dengan sunnah.alifta.gov.sa. Sesikit lagi sebelum kita rehat, saya masuk sikit barangkali dalam 2 slide tentang Al-Qab. Satu perbahasan dalam ilmu Rizal Hadis adalah tentang Al-Qab. Al-Qab ni Melayu panggil apa? Gelaran. Al-Qab. Al-Qab adalah Afwan Ustaz, sebelum Ustaz memasuk pada topik Al-Qab, tadi Ustaz pasal tadi alifta.gov.sa kan, tadi Ustaz ada pernah mention in the first lesson hadis.com atau sunnah.com. Adakah dia punya cara similar atau ada English based ke, anything yang spesifik yang mungkin we need to know when we on our stuff, when we nak cari hadis? Okay. Sunnah.com is more of a hadis website yang translated into English. Jadi kalau kita nak cari hadis, kita nak cari translation ataupun kita nak cari hadis gunakan English words, jadi kita boleh manfaatkan sunnah.com. Okay. Kalau hadis.com pula yang HDITH, dia lebih kepada search engine berkaitan dengan derajat hadis. Kalau kita nak tahu status hadis, gunakanlah hadis.com. Cuma hadis.com tu dalam bahasa Arab. Sunnah.com pun ada derajat hadis dia juga. Kalau kita rujuk dekat sunnah.com. Cuma setakat ni lah saya lihat antara search engine yang paling komprehensif adalah sunnah.alifta.gov.sa. Itu berdasarkan pemerhatian saya lah as for now. In the future saya, wallahu ta'ala, in the future barangkali di sana ada search engine yang lebih komprehensif. Okay. Jadi Al-Qab daripada sudut Melayu maksudnya adalah gelaran. Jadi apa itu Al-Qab di sisi ulama Rizal Hadis? Adalah suatu disiplin ilmu yang membuat penelitian terhadap gelaran para muhaddis dan perawi hadis untuk mengetahui tentangnya dan menelitinya. Jadi kadang-kadang sebahagian perawi hadis diberikan gelaran-gelaran yang tertentu. Jadi it's important juga untuk kita mengenali gelaran-gelaran bagi para perawi hadis. The last slide sebelum kita rehat sekejap. Apa faedah kita mengetahui gelaran bagi seorang perawi? Yang pertama, tidak menyangka bahawa gelaran seseorang perawi itu adalah namanya. Kadang-kadang, orang itu lebih dikenali dengan gelaran yang tertentu. Tapi itu bukan nama dia. Dia ada nama lain. Dan dia pun ada gelaran. Okay. Jadi, dengan kita mengetahui gelaran perawi tersebut, maka dia dapat membezakan mana satu nama asal dia dan mana satu gelaran dia. Itu yang disebutkan dekat dalam slide ni. Lebih-lebih lagi ada perawi yang kadang-kala disebut dengan namanya dan kadang-kala pula disebut dengan gelarannya. Sebahagian perawi lebih dikenali dengan namanya dan kadang-kadang dia pula dikenali dengan gelarannya. Takut-takut orang salah sangka yang mereka adalah dua individu yang berbeza. Dan antara sebab faedah kita mempelajari tentang gelaran para perawi adalah kita pun dapat mendalami kenapa perawi tersebut diberikan gelaran-gelaran yang tertentu. Kadang-kadang ada sebab seorang perawi diberikan gelaran-gelaran yang tertentu. Okay. Jadi saya rasa saya nak berpadu setakat di sini dulu for the first part. Sebelum saya rehat sekejap 15 minit. Tadi saya lihat ada soalan dekat chat box. Ada yang menyatakan simpan kucing di rumah untuk insek yang masuk rumah.
barangkali soalan ni ada kaitan dengan yang tadi tu, yang sihir tu, yang kadang-kadang insek-insek pelik masuk dalam rumah. Ini pun saya lihat ada sebahagian kes keluarga yang terkena sihir, bila insek-insek pelik masuk dalam rumah, kadang-kadang yang tukang makan insek tu ya kucing. And for some cases of keluarga yang terkena sihir, kadang-kadang bila kita baca Quran dan jin tu bersuara, kadang-kadang jin tu dia macam marah kat kucing tu. Dia macam kadang-kadang macam tengok fiercely dekat kucing. Wallahu ta'ala alam kenapa. Kan adakah kerana si kucing tu pergi makan insek yang tersebut. Kadang-kadang because orang hantar sihir, kadang-kadang dia hantar melalui insek-insek yang tertentu. Kan? Bila insek tu mati, maka kadang-kadang tidak percayalah that particular sihir. Wallahu ta'ala alam. Imam Syafi'i, adakah itu gelaran? Betul. Imam Syafi'i, nama Syafi'i bukan nama Imam Syafi'i, namanya adalah Muhammad bin Idris. Itu adalah nama sebenar Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi bagi sesi pertama saya berpada setakat di sini. Kita rehat sekitar 15 minit. Sekarang 9:17, kita resume balik pada 9:32 insya-Allah ta'ala. Jadi sesi pertama saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.